Baik, bagi mengulas laporan berkenaan, di talian adalah Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Profesor, selamat pagi. Sekali lagi, Gigi. Prof, mungkin apa rasionalnya kita lihat daripada laporan tadi, rasional daripada cadangan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, sedangkan ketika ini pun kita tahu Perdana Menteri sudah ada 4 Menteri Kanan. Ya, bagi saya, kita harus melihat jawatan timbalan Perdana Menteri tidak wujud di dalam perlembagaan. Kita juga harus akur bahawa jawatan itu diwujudkan untuk melengkapkan kedudukan Perdana Menteri. Sudah pasti dalam suasana seperti ini, peranan itu boleh dimainkan oleh 4 Menteri Kanan tersebut. Tetapi, apakah ini adalah untuk memenuhi percaturan Parti Gabungan Perikatan Nasional kerana dirasakan seolah-olah barangkali ia mampu untuk mengimbangi kedudukan ataupun keputusan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Zuraida Kamaruddin. Apakah ini bertujuan untuk membolehkan wujudnya faksi dalam Parti Bersatu sendiri selepas keputusan Datuk Seri Zuraida itu untuk meredakan keadaan dalaman parti yang mampu juga untuk mengukuhkan Perikatan Nasional. Jadi bagi saya melihat wujud beberapa personaliti yang barangkali berminat untuk dilantik ke jawatan tersebut. Tapi kita juga harus melihat kepada persekitaran terkini, keperluan ataupun apakah jawatan itu tidak mampu dilaksanakan oleh 4 Menteri Kanan sehingga memerlukan seorang timbalan Perdana Menteri. Walaupun kita juga akur Datuk Seri Ismail Sabri dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri ketika wujudnya 4 Menteri Kanan dulu. Dan juga bagaimana kalau seseorang TPM sekiranya dilantik boleh mainkan peranan dengan tempoh mandat kerajaan ketika ini perlu diperbaharui dalam masa kurang setahun? Ya, jika sekiranya dilantik, sudah pasti perlulah ada tugasan yang diberikan. Walaupun kita tahu sekarang ini dah ada majlis pengguna negara, majlis ekonomi negara, majlis kos tarikh hidup negara, majlis pemulihan negara. Apakah jawatan itu penting untuk membolehkan wujudnya pengagihan tugasan di antara Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri? Jika itulah tujuannya, maka kita barangkali boleh menerima hakikat keperluan kewujudan jawatan tersebut. Tetapi jika semata-mata untuk memenuhi perjanjian Perikatan Nasional dalam suasana sekarang, saya rasakan itu perlu dipertimbangkan oleh Perdana Menteri dengan berhati-hati. Kerana kita tahu beberapa personaliti seperti Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Azmin Ali, barangkali antara individu yang dikatakan akan memenuhi jawatan tersebut. Tetapi dalam suasana seperti ini, apakah itu bertujuan untuk lebih mengukuhkan kedudukan dalam parti sendiri daripada peringkat nasional? Dari segi hierarki, sudah pastilah Datuk Seri Faizal Ahmad Azumu lebih berkelayakan kerana merupakan timbalan presiden di dalam Parti Bersatu. Jadi, kesemua ini juga saya rasakan perlu atau akan dipertimbangkan oleh Perdana Menteri sebelum membuat sebarang keputusan. Kerana yang penting di sini adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan parti semata-mata. Dalam soal kebangsaan, dalam suasana ketika kita sedang bergelut dan juga berhadapan dengan beberapa isu penting, apatah lagi pilihan raya akan diadakan tidak berapa lama lagi, maka tumpuan wajar diberikan untuk menangani isu-isu besar di peringkat kebangsaan, kerana ini juga boleh mempengaruhi persepsi dalam kalangan rakyat dan untuk mengurus persepsi itu juga akan memakan masa. Dan Prof, adakah Prof melihat sejarah akan berulang yang mana pada Julai 2021 ketika Tan Sri Muhyiddin melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri, sebulan kemudian beliau hilang majoriti selepas 15 MP UMNO tarik sokongan. Adakah Prof melihat senario ini boleh berlaku lagi? Dalam keadaan ketika pilihan raya semakin dekat, saya rasakan mandat masih akan dikekalkan pada Datuk Seri Ismail Sabri. Tetapi yang penting dalam konteks sekarang ni, macam saya katakan tadi, jika mandat ditarik dan juga suasana lebih menghasilkan ketidakstabilan politik, maka itu akan melahirkan kecelaruan dalam sektor ekonomi dan juga sosial, dan seterusnya rakyat akan terus merasa marah, mual, kecewa dan juga merasakan bahawa kepentingan mereka itu harus diutamakan. Yang penting,
dalam pelantikan apa-apa jawatan sekalipun, agenda merakyatkan kepimpinan itu wajar diutamakan daripada apa sahaja pilihan yang lain. Mandat perlu barangkali dikembalikan kepada rakyat dalam jangka masa terdekat daripada mandat itu ditarik dan juga menghasilkan penjajaran-penjajaran yang barangkali akan melahirkan suasana keresahan yang berpanjangan yang saya rasakan tidak elok untuk kepimpinan kerajaan ataupun mana-mana parti gabungan sekalipun. Saya percaya Perdana Menteri akan membuat keputusan yang rasional, praktikal, walaupun ada perjanjian dengan Perikatan Nasional, walaupun ada bentuk persetujuan, konsensus yang telah dipersetujui. Yang penting di sini adalah ruang, masa dan juga peluang. Tiga perkara itu harus dilihat secara berhati-hati supaya ia tidak menjejaskan kedudukan kerajaan hari ini. Baik, terima kasih Prof. Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM, mengulas mengenai tuntutan bersatu ke atas jawatan timbalan Perdana Menteri. Baik, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.